A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita pelbagai nikmat, terutamanya nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kesihatan dan kelapangan masa, untuk kita sama-sama mempergunakan nikmat itu menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada hari ini kita akan bincangkan sambungan kitab Generasi yang Dijanjikan Kemenangan, karangan Dr. Majdi Al-Hilali. Dan kita telah membincangkan beberapa ciri golongan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemenangan. Yang kita dah bincangkan setakat ini, yang pertama, golongan ini memiliki sifat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat ataupun rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu mahabbatullah. Itu sifat yang kedua. Kita dah bincang pada pertemuan-pertemuan yang lepas. Kemudian yang ketiga, sifat memiliki jiwa yang takut kepada Allah. Yang keempat, generasi yang beribadah. Dan hari ini kita akan bincang yang kelima, tawaddu' ataupun generasi yang memiliki sifat tawaddu'. Ciri-ciri ni antara ciri yang perlu ada kepada generasi yang dijanjikan, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Ma'idah, ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Di mana dalam ayat ini Allah menyatakan bahawa sifat orang yang beriman ini ataupun orang yang dijanjikan kemenangan ini, mereka ini bersifat lemah lembut dan sentiasa merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman, sebagai satu gambaran tawaddu'. Di mana kalau kita faham hakikat ataupun pengertian tawaddu' itu ialah seseorang itu dia merasakan dirinya kerdil, perasaan hati, di mana seseorang itu melalui kehidupan seharian, dengan kita dapat lihat kesan-kesan tawaduk itu di dalam pergaulan
perilaku dia, kehidupan seharian dia, tindakan dia, keputusan yang dia ambil, sama ada dia bersendirian ketika itu, dia bersama dengan Allah seorang diri, ataupun dalam keadaan dia di hadapan orang ramai. Jadi itulah sikap yang perlu kita faham dan kita pasang dalam diri kita untuk kita bentuk diri kita, melayakkan diri kita ini termasuk dalam golongan generasi yang dijanjikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lawan kepada sifat ataupun sikap tawaduk ini adalah rasa takabur, rasa besar diri, yang merupakan sifat iblis, yang menjadi penyakit kepada seorang hamba. Sebab itu tawaduk ini merupakan satu kunci kepada sikap ataupun keadaan kita untuk menjadikan kita ini hamba. Dia merupakan satu package dalam membentuk sifat ubudiyah dalam diri kita, sifat kehambaan dalam diri kita. Jadi perlunya ada tawaduk itu. Antaranya tawaduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana perasaan tawaduk seorang hamba kepada Tuhan hasil daripada dia sedar asal kejadian dia, tujuan dia ada di atas muka bumi ini, dan ke mana dia akan dikembalikan. Di mana dia tahu bahawa diri dia adalah seorang makhluk yang lemah, dhaif, serta jahil, tidak memiliki sebarang kekuatan melainkan kekuatan yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki sebarang daya melainkan daya itu daya yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada perasaan-perasaan ini akan lahir ataupun akan terbit rasa keagungan, kesempurnaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha memiliki segala-galanya, yang menciptakan hamba di atas muka bumi ini. Jadi perasaan ini perlu untuk kita terjemahkan melalui gambaran kehinaan, kerendahan diri seorang hamba kepada Tuhan, serta menggambarkan betapa perlunya kita kepada Tuhan, perlunya kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga menyedari bahawa apa jua yang diberikan kepada kita, nikmat yang diberikan kepada kita, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kepada kita sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar tentang nikmat-nikmat yang diberikan. Kemudian rasa tawaduk kepada diri, di mana hakikat perasaan tawaduk ini ialah seorang itu merasakan diri dia makhluk yang paling hina. Dia sentiasa melihat diri dia serba kekurangan dan meletakkan dirinya di tempat yang lebih rendah daripada apa yang dia perolehi. Sebagaimana kisah Nabi Musa alaihi salam. Sebagai satu kisah yang kita boleh gambarkan untuk melambangkan kerendahan hatinya, di mana baginda seorang diri terpaksa menanggung beban dakwah yang pelbagai. Baginda memohon kepada Allah dengan penuh rendah hati agar urusan dakwahnya dibantu oleh Nabi Harun, saudaranya Nabi Harun alaihi salam, sebagaimana yang direkodkan dalam surah Al-Qasas ayat 34. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa akhi Harun wa huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni
inni akhafu an yukadzibun. Dan demi saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku, maka utuskanlah dia bersama-samaku sebagai penyokong yang mengakui kebenaranku. Sesungguhnya aku bimbang bahawa mereka akan mendustakan aku. Tapi hakikat dan realitinya, Nabi Musa alaihi salam melakukan tugasan dakwah dengan penuh dedikasi dan cemerlang. Di sinilah kalau kita tengok bagaimana Nabi Musa alaihi salam begitu merendahkan dirinya, walaupun memiliki kebolehan-kebolehan. Dan antara tanda seseorang itu dia memiliki perasaan tawaduk, dia tak akan mencalonkan diri dia untuk melakukan apa jua gerak kerja dia, gerak kerja. Begitu juga apabila tidak menganggap dirinya layak untuk melaksanakan apabila orang lain mencalonkan dirinya. Selain itu juga, dia berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kerendahan hati dan tidak sombong atau menunjukkan kehebatannya. Ini antara ciri-ciri orang yang tawaduk. Selagi boleh sembunyi, dia nak sembunyi. Selagi dia nak duduk di belakang, boleh duduk di belakang tabir, dia akan duduk di belakang tabir. Dan musuh kepada dia adalah kemasyhuran. Dia tak suka menjadi masyhur. Terbalik dengan dunia hari ini, manusia berebut-rebut untuk masyhur, berebut-rebut untuk jadi influencer, berebut-rebut untuk jadi insta famous, macam-macam lah, nak terkenal, sehingga kadang-kadang sanggup buat benda yang memalukan diri sendiri demi nak capai reach ataupun pasaran yang luas. Ini satu masalah yang tanpa sedar menghakis kesedaran akan keperluan sikap tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, tawaduk kepada insan lain, di mana seseorang yang memiliki perasaan tawaduk terhadap insan-insan lain akan merasakan mereka lebih mulia daripadanya tanpa mengambil kira pangkat dan darjat. Yang tadi dia rasa dia tak layak. Kemudian yang ni pula dia rasa dia tak perlukan hak-hak eksekutif. Apabila dia bergaul dengan orang, semua orang boleh masuk dengan dia. Bukan kau kasta lain, kau orang bawah, kau tak boleh tahu, kau tak boleh duduk dengan aku, tak. Jadi dia akan mudah bergaul, tak kira dia ahli ke, dia pimpinan ke, dia boleh duduk sekali dan sentiasa berfikiran positif ketika bermuamalah bersama dengan orang yang tak capai standard dengan dia, dan juga sentiasa berprasangka baik. Yang menjadi masalah hari ini bila ada kasta di kalangan mereka-mereka yang mempunyai kuasa. Ada kasta, orang ni cakap okey dengar, orang ni cakap tak nak dengar. Ni bukan kelompok aku, ni bukan level aku. Ini antara benda-benda yang perlu kita secara bersama kita ubah. Dan perasaan tawaduk ini juga dia terhasil daripada tindakan dan perilaku dia. Di antaranya, orang tu sentiasa mengutamakan orang-orang yang memerlukan di sekitar dia, bersikap lemah lembut sesama orang beriman dengan keluarga dia, dan dia sama-sama sekali tidak akan mensia-siakan jemputan ataupun undangan golongan yang fakir miskin. Bahkan dia lebih suka duduk bersama dengan golongan yang miskin. Selain itu juga, dia sentiasa berusaha membantu segala keperluan orang ramai dan sebagainya. Jadi ini antara keadaan orang-orang tawaduk. Kita jarang nampak mereka ni tampil ke depan. Kenapa? Mereka ni lebih suka duduk di belakang. Dan kalau boleh, memang tak dikenali itu antara mereka perkara yang mereka kendaki. Dan kena ingatlah,
antara yang disebut oleh Syahid Imam Hasan Al-Banna, kekuatan seseorang itu kerana kekuatan satu jemaah itu kerana adanya jundi majhul. Jundi majhul yang mana mereka ni ikhlas, dan bahkan kadang-kadang doa mereka lebih diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka ni tak dikenali. Jadi sifat sukakan kemasyhuran itu kadang-kadang menjadi penyakit untuk kita memastikan amal kita itu ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena ada sifat tawaduk dalam diri. Dan bila ada sifat tawaduk ni, inilah yang mengekang seseorang itu apabila dia berkuasa menggunakan kuasa sesuka hati dia. Kerana dia tahu bahawasanya bukan dia yang paling hebat, ada yang lebih hebat. Dan dia tahu dia duduk ni di atas pinjaman oleh Allah SWT. Dia duduk atas kerusi atas pinjaman oleh Allah SWT. Dia mempunyai kekuatan yang diberikan dan dipinjamkan oleh Allah SWT. Jadi menyebabkan dia akan menghasilkan tidak bermudah lah, ataupun menjadi satu garis sempadan untuk dia tidak melakukan kejahatan untuk menzalimi orang lain bila dia punya kekuatan. Ini sikap yang perlu ada lah. Sebab itu sifat ini pernah ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam satu akhlak yang terpuji dalam peristiwa Fathul Mekah, mengampunkan penduduk Mekah ketika memiliki kuasa. Dipanggil al-afwa inda qudrah, maksudnya memberi kemaafan ketika dia mempunyai kekuatan. Ini sikap dan akhlak Nabi SAW yang patut kita contohi sebagai satu tanda tawaduk dalam diri yang perlu kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Seterusnya, di dalam kitab membincangkan tentang contoh-contoh tawaduk para sahabat. Antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, masih lagi beliau meneruskan aktiviti memerah susu kambing jiran, walaupun ketika itu beliau telah memegang jawatan sebagai khalifah. Bahkan beliau sendiri menyatakan apabila ada yang menyangka beliau tidak mampu meneruskan aktiviti tersebut, bahkan seumur hidupku aku akan terus memerah susu untuk kalian, dan aku berharap dia tidak mengubah apa-apa selepas aku berada di dalamnya dengan apa yang aku lakukan sebelum ini. Sememangnya beliau terus melakukan aktiviti tersebut terus untuk mereka. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga pernah menyatakan dengan jelas di dalam khutbahnya selepas memegang jawatan khalifah, dengan berkata kepada seluruh manusia, sesungguhnya aku adalah pemerintah kalian, namun aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Sedangkan beliau merupakan orang yang paling kanan di sisi Rasulullah SAW. Tapi kita boleh lihat keindahan, kerendahan jiwanya yang ada pada dia, dengan ucapan dan juga tindakan perilaku. Kadang-kadang orang boleh cakap saya tak layak lah apalah, tapi sebenarnya perilaku dia tak macam tu kan. Jadi saya bukan yang terbaik, tapi kadang-kadang ucapan tu ucapan yang berbaur politik kan. Kena tengok, sebab tu bila kita nak tengok tawaduk ni, kita tengok sekali dengan sikap dia. Sikap dia dalam pengurusan seharian, itu menjelaskan tentang tawaduk. Begitu juga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika memasuki Baitul Maqdis sewaktu pembukaannya. Apakah yang beliau lakukan? Diceritakan beliau dan seorang khadam saling bergantian ketika menaiki kenderaan pada waktu itu. Ketika hampirnya mereka ke negeri Syam, ternyata giliran khadam tersebut menaiki kenderaan tersebut. Lalu khadam tersebut yang menungganginya dan Sayyidina Umar yang memegang tali memandu perjalanan unta tersebut. Disebabkan perjalanan
melalui lereng-lereng air sehingga menyebabkan Saidina Umar terpaksa meredah air tersebut. Tangan kirinya mengepit kasut sementara tangan yang sebelah lagi memegang tali unta. Mendengar keadaan tersebut, terus Abu Ubaidah yang sewaktu itu menjadi gubernur ataupun pemerintah pembesar di kota Syam keluar menuju ke arah Saidina Umar dengan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya para pembesar Syam sedang keluar menyambut engkau. Agak tidak manis dipandang sekiranya mereka melihat keadaan seperti ini." Lalu Saidina Umar berkata, "Allah Ta'ala hanya memuliakan kita dengan Islam, maka aku tidak lagi peduli pandangan-pandangan manusia." Jadi antara yang kita boleh dapat pengajaran, sikap tawaduk ini merupakan satu perisai kepada golongan yang suka membodek, golongan yang suka mengipas. Jadi dia merupakan satu perisai supaya kita tidak termakan dengan bodekan-bodekan. Kadang-kadang kita lihat ada orang tu dia tahan maki, makilah macam mana pun dia tahan, tetapi dia lemah dengan pujian-pujian. Jadi ini antara ujian-ujian Allah buat kita semua, yang perlu kita sedari dalam kita berusaha untuk menjadikan diri kita ini sebagai generasi yang dijanjikan kemenangan. Maksudnya inilah sikap standard para sahabat Ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka semua memiliki sifat ini. Antara lainnya ketika menjelang kematian Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata kepada anak dia Abdullah, "Wahai Abdullah, campakkanlah muka aku ke bumi, wahai anakku. Mudah-mudahan dengan melakukan demikian menyebabkan Allah Ta'ala akan merahmatiku." Abdullah berkata ketika itu beliau menyapu mukanya dengan tanah. Ini sikap. Padahal Amirul Mukminin, orang nombor satu dalam pentadbiran ketika itu. Begitu juga Sayyidina Osman Ibn Affan yang dikenali dengan orang kaya. Ketika mana dia sedang menunggang bagal yang ditemani seorang khadam yang bernama Nail, sedangkan beliau seorang khalifah. Diceritakan lagi beliau pernah tidur di dalam masjid dengan berselimut tanpa ada seorang pun di sekeliling, sedangkan beliau adalah seorang khalifah. Jadi ini antara sikap-sikap lah, sikap-sikap dan sifat-sifat yang ada pada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan begitu juga ketika Sayyidina Umar Al-Khattab pernah melantik Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhuma ketika menjadi penguasa di Bahrain, jadi pemerintah di Bahrain. Beliau kemudian keluar ke Bahrain dengan menaiki seekor himar dengan melaung-laungkan, "Pukullah penguasa, pukullah penguasa." Manakala Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia tidak membezakan di antara beliau dengan hambanya, seolah-olah serupa semuanya, menggambarkan betapa tawaduknya beliau dengan hambanya. Kita kenal Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni orang kaya. Tapi apa yang dia pakai itulah hamba dia pakai. Apa yang dia makan itulah hamba dia makan. Itu sikap. Kemudian Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah dilantik sebagai gubernur di sebuah bandar. Pada satu hari beliau berjalan melalui seorang lelaki yang juga salah seorang pembesar di negeri tersebut, sedang membeli sesuatu. Lalu lelaki itu menyangkakan bahawa Salman sebagai seorang pembawa barang. Lalu lelaki itu memanggil Salman, "Mari ke sini, bawakan semua barang-barang ini." Lalu Salman menanggung segala barangan tersebut. Orang ramai bertemu dengan Salman, terkejut apabila melihat keadaan demikian dan meminta untuk dibawakan barangan yang ditanggungnya. "Wahai Gubernur, berikan kepada kami segala tanggungan kamu itu." Ternyata Salman menolak permintaan mereka. Lalu lelaki tersebut menyedari hal itu seraya bermonolog sendiri dengan katanya, "Oh, sebenarnya aku telah memberi perintah kepada seorang gubernur untuk buat kerja.
kerja-kerja aku. Lalu lelaki tersebut mohon maaf kepada Salman atas perbuatannya dengan berkata, maafkan aku sebenarnya tidak mengenali kamu, mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Lalu Salman berkata, teruskan perjalanan. Ternyata Salman membawa barangan tersebut sehingga ke rumah lelaki tersebut. Lalu lelaki berkenaan berkata, aku tidak akan menggunakan khidmat sesiapa pun selepas daripada ini selamanya. Jadi ini antara contoh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dalam meletakkan sikap tawaduk. Walaupun dia pemerintah ketika tu, tiba-tiba ada orang datang suruh angkat barang. Yang suruh angkat tu pegawai biasa. Jadi dia pun datang angkat. Sampai orang yang suruh tu tak kenal, tak sedar, dia suruh gubernur yang angkat. Ini sikap, kalau kita tengok kemuliaan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kalau kita, kau tak kenal ke siapa aku? Tu. Jadi ini antara sikap tawaduk yang perlu kita letak sebagai salah satu ciri-ciri golongan yang dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan kemenangan. Kadang-kadang tanpa ada sikap ini menyebabkan manusia tu mudah lupa. Sama ada dia angkuh, seperti mana Fir'aun angkuh, dari mana datangnya kuasa, angkuh, seperti mana Qarun apabila mendapat harta, Fir'aun apabila mendapat kuasa, kemudian Namrud angkuh. Jadi ini sebagai satu pengajaran-pengajaran, kisah-kisah dalam Quran yang mana golongan-golongan yang tidak memiliki sempadan tawaduk ini berisiko untuk terlajak kepada takabur, ujub. Jadi sifat ini merupakan benteng kepada penyakit-penyakit hati tadi. Apabila tidak memiliki apa-apa, barangkali mudah untuk kita bersifat ataupun bersikap dengan sikap tawaduk. Tapi apabila memiliki segala-galanya, maka di situlah ujian buat kita dalam kita meletakkan diri kita untuk menjadi generasi yang Allah Subhanahu Wa Taala suka. Itulah apa yang diceritakan lepas kita bincang 5. Kalau kita tengok kelima-lima ciri ini, semuanya menyentuh tentang kejiwaan ataupun sikap dalaman ataupun ihsan yang mana membawa kepada pengertian menjadi hamba ataupun memiliki sifat ubudiyah, sifat kehambaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kadang-kadang menyebabkan manusia ini akhirnya makin lama makin tunduk pada Allah Taala, makin lama makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan pada kita sifat ini, sikap untuk tawaduk, tawaduk dalam hati kita, dalam perbuatan kita, dalam tingkah laku kita, dalam apa saja yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Moga-moga di situlah kita akan dapat kebaikan, kita akan dapat segala nikmat dan pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam Quran kita tengok dalam banyak dalil dalam Quran yang memerintahkan pada kita supaya tawaduk. Bukan saja ayat Al-Maidah ayat 54 yang kita bacakan tadi, antaranya dalam surah Asy-Syu'ara. Dalam surah Asy-Syu'ara, wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan bersikap rendah hatilah kamu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikuti kamu. Kemudian dalam surah Luqman, surah Luqman ayat 18, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur.
Dan jangan kamu memalingkan wajah dari manusia kerana sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan penuh keangkuhan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangga diri. Ini antara perkara-perkara yang selalu kebanyakan orang-orang dalam gerakan, apabila mereka diberikan kuasa, maka mereka mula merasa angkuh, merasa besar diri, dan memalingkan muka daripada sesama orang yang beriman yang mengikuti mereka. Dan pengajaran ini juga dicatatkan dalam surah Abasa, bahawasanya ketika Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengutamakan orang lain berbanding di kalangan orang yang beriman. Jadi ini antara pengajaran-pengajaran. Bahkan disebutkan dalam kitab Ibnu Katsir tentang kerendahan dan tawaduk itu. Dia berkata, Ishaq bin Ibrahim menceritakan daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Inna min mulukil jannah huwa ash'athu aghbaru zu timraini la yu'bahu lahu alladhina iza sta'zanu 'alal umara'i lam yu'zan lahum wa iza khatabun nisaa lam yunkahu wa iza qalu lam yunsad lahum hawaiju ahadihim tatajaljalu fi sadrihi law qusima nuruhu yaumal qiyamah bainan nas lawasi'ahum. Sungguhnya di antara raja-raja syurga adalah orang yang rambutnya berdebu dan bajunya lusuh, tidak ada perhatian pada dirinya. Bila mereka meminta izin untuk masuk menuju para penguasa, tidak diizinkan bagi mereka. Dan bila mereka melamar wanita, lamaran mereka ditolak. Bila mereka berbicara, tak ada sesuatu pun yang memperhatikan mereka, sehingga keperluan mereka ini tersekat di kerongkongan mereka. Namun pada hari kiamat, jika cahayanya dibahagikan kepada seluruh manusia, nescaya dapat mencukupi mereka. Jadi ini antara akhlak ataupun sifat yang dinyatakan dalam hadis Nabi SAW tentang golongan-golongan yang tawaduk ini. Kadang-kadang sampai orang tak nak berkawan dengan dia, orang memandang hina dia, tetapi mereka ini mempunyai kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka ni sangat menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menyedari diri mereka, mengenali diri mereka dan menyedari kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu saja secara ringkasnya. Moga-moga ada manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Allahumma balagh fashhad, ya Allah, saya telah sampaikan, maka saksikan apa yang saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.